Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Mahsyar siri yang ke-22 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan yang mana kita akan berkongsi tentang kehidupan yang kita sedang lalui di alam dunia dan yang bakal kita tempuhi pada alam-alam yang datang selepasnya melalui pembacaan kitab ataupun buku Mahsyar, pembacaan buku Mahsyar. Dan kita telah berada pada siri yang ke-22 pada petang ini. Ahlan Fazli dan juga Afika Hamdan serta Mustafi Kelana dan juga sahabat-sahabat lain yang berada di ruangan TikTok. Ahlan di FB pula. Acin Alin, Muhammad Hardi, Marwani Ahmad, Syed Ahmad, Kamiza Muhammad Amil, Faziatun, Cik Ani, Zainul Hadi, Mazna Abu Bakar, Abdul Rahman, Ali Muhammad Razif, Halimah Nurdin, Ummi Zayhadi, Yaya Lia, Safia Sapian, kemudian Cik Ani, Abdul Rahman, Sutirman Widya, Mahiran Muda, Nora Darus Nora, Ija Rahman, Yaya Lia, Sania Tubi, Zuraida Siddiq dan juga Rohimah, Faridah Abu Bakar, Samsarina, Rani Idris, Halimah Nordin, Rizita Rifin, Hari Yasmi, Mazia Yusuf, Hatna serta Ashrik dan juga Fatimah S, Siti Zabidah, Arina Umar, Hajar Azai, Naimah Awang, Az-Zahra, Masria Maria dan juga semua sahabat-sahabat lain yang saya perasan di ruangan komen. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga apa jua yang kita lakukan adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ila al huda wad dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Okey dah cuma nampak dah cuma lama tak buat live. Okey, baru baik demam. Tapi bila dengar je suara live dia terus datang. Okey. Duk ngau mi cak. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Dah. Duk ngau mi Dah Boleh. Pergi main kat luar. Okey, dah lama kita tak berjumpa. Last pada hari Rabu. Tak silap pada hari Rabu last kita buat live. Dan selepas daripada itu saya pun ada beberapa urusan yang mana kita tak sempat untuk membuat sebarang perkongsian. Hari ini kita nak sambung semula. Perkongsian kita bermula daripada muka surat yang ke-80. Muka surat yang ke-82. Muka surat yang ke-82. Berkenaan tujuan manusia diciptakan. Apa tujuan manusia diciptakan? Maka selepas penulis bertanya soalan itu, apakah tujuan manusia diciptakan? Maka penulis telah menukilkan kata-kata daripada Dr. Ali Jum'ah yang mana beliau berpandangan tujuan manusia diciptakan ada 3. Yang pertama jelas berdasarkan surah Az-Zariyat
Berdasarkan ayat Al-Quran, ayat yang ke-56, Allah ciptakan manusia untuk tujuan liya'budun. Dan liya'budun maksudnya beribadah, memperhambakan diri. Memberi maksud juga liya'rifun, untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Yang itu telah kita kongsikan. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Jom kata penulis. Okey. Muka surat 82. Pertengahan selepas daripada kata-kata Abdullah bin Abbas. Okey, perenggan yang kedua daripada situ. Selain daripada kita perlu mengabadikan diri kepada Allah, kita juga perlu untuk mengenal pencipta kita Allah. Kata Abdullah bin Abbas, liya'budun, menyembah Allah. Sama maksudnya dengan liya'rifun, perlu mengenal Allah. Jadi bagaimana untuk kita mengenal Allah? Maka kata beliau, dengan ilmu. Dengan ilmu. Kita perlu belajar untuk mengetahui sifat-sifat Allah. Selain itu, dengan memerhati dan menghayati kewujudan alam ini. Alam ini tidak akan wujud sendiri tanpa ada yang menciptanya. Maka bila kita nak liya'budun, memperhambakan diri, mengabdikan diri, kata Abdullah bin Abbas, perlunya liya'rifun, perlu untuk kenal Allah. Dan untuk kita kenal Allah bagaimana? Melalui alam, melalui ciptaan, melalui sekeliling yang Allah jadikan untuk kita kenal Allah. Sebab itu kata penulis pada surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17 hingga 20. Surah Al-Ghashiyah, kalaulah kita buka pada surah Al-Ghashiyah, surah Al-Ghashiyah juz yang ke-30 adalah surah yang ke-88. Surah yang ke-88. Bermula daripada ayat yang ke-17, Allah memerintahkan kita, menyuruh kita untuk memerhatikan kejadian yang berada di sekeliling kita. Maka firman Allah, afala yanzurun, afala yanzurun. Maka apakah mereka tidak memerhatikan? Afala, mengapa mereka tidak memerhatikan? Lalu Allah suruh kepada siapa? Orang-orang yang engkar, orang-orang yang enggan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tak nak beriman. Allah suruh mereka untuk melihat. Kenal Allah melalui penciptaan Allah. Kenal Allah melalui makhluk kejadian Allah. Firman Allah, afala, maka mengapa mereka tidak melihat? Nak tengok kepada apa? Pada zaman tersebut, unta adalah sesuatu yang mudah untuk dilihat. Maka Allah suruh tengok ilal ibil, mengapa mereka tidak melihat kepada unta? Tengok unta. Kaifa, bagaimana khuliqat, unta tersebut diciptakan. Bagaimana Allah menciptakan unta mampu bertahan untuk tempoh yang lama tanpa memerlukan air. Bagaimana Allah menciptakan unta boleh berada di padang pasir dan boleh pada waktu itu melewati padang pasir dengan penuh ajaib, dengan penuh luar biasa. Kalau kita tengok unta berjalan di padang pasir, unta berjalan di tempoh yang untuk tempoh yang lama, unta boleh membawa muatan yang banyak. Sebenarnya di situ kita boleh nampak kehebatan, dan pada waktu itu kita boleh kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah suruh tengok unta. Selepas itu Allah suruh tengok apa? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Seterusnya, wa ilas sama, dan tengoklah keadaan langit. Apa yang kita nak tengok kat langit? Firman Allah pada ayat yang ke-18, kaifa, bagaimana, rufi'at, langit itu ditinggikan, diangkat. Rafa'a, angkat, rufi'at, diangkat. Bagaimana yang pada waktu itu langit diangkat? Kenapa? Sebab mana-mana binaan yang tinggi yang nak dibina memerlukan kepada tiang. Adanya tiang, ada pada waktu itu sesuatu yang menahan dia. Tapi langit, kaifa, bagaimana ditinggikan tanpa ada tiang. Langsung Allah Subhanahu wa taala ciptakan tanpa ada tiang,
tetapi ianya boleh kekal tinggi tanpa ianya jatuh. Kaifa, firman Allah, bagaimana langit tersebut rufi'at, diangkat dan ditinggikan. Cuba tengok langit. Boleh belajar sesuatu. Boleh kenal Allah, pencipta yang esa, hanya dengan melihat makhluk ciptaan Allah. Seterusnya pada ayat yang ke-19, firman Allah, wa ilal jibal, mengapa mereka tidak tengok kepada gunung ganang, ke ilal jibal, kaifa, bagaimana, nusibat, ianya ditegakkan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada waktu itu ianya kukuh, ianya teguh, bagaimana gunung ganang Allah jadikan begitu. Di situ sebenarnya begitu banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Kemudian pada ayat yang ke-20 firman Allah, wa ilal ardi, dan lihatlah kepada bumi, kaifa, bagaimana bumi tersebut sutihat, dihamparkan, menjadi pada waktu itu mudah untuk berjalan padanya, menjadi pada waktu itu selesa bergerak padanya. Bayangkan kalau bumi kita nak berjalan dalam keadaan ianya bergegar. Bumi kita nak berjalan dalam keadaan ianya payah dan susah. Tetapi Allah hamparkan bumi, selesa untuk bergerak di atas muka bumi, mudah untuk berada pada atasnya. Ini semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam sepotong hadis, di dalam sepotong riwayat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru, berfikirlah kamu. Tafakkaru, berfikirlah kamu. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita berfikir? Fi khalqillah, berkenaan ciptaan-ciptaan Allah. Hendaklah kita berfikir berkenaan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hebat, bagaimana dahsyat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita tidak dibenarkan untuk berfikir pada zat Allah. Kita tak boleh berfikir pada zat Allah. Kita dituntut untuk berfikir mengenal pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, pada ayat 105, Allah tegaskan betapa manusia berpaling daripada ciptaan Allah, tidak memerhatikan ciptaan Allah. Firman Allah pada surah Yusuf, wa ka'ayyim min ayah, dan berapa banyak terdapatnya tanda-tanda kehebatan dan keagungan Allah. Dekat mana? Fis samawat, di langit, wal ardi, dan bumi. Terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang kita saksikan setiap hari, saban waktu dan masa. Namun firman Allah, yamurruna 'alaiha, mereka pergi dan kembali melewati tanda-tanda kebesaran Allah tersebut, wahum anha mu'ridun, dalam keadaan mereka tidak menghiraukan dan memikirkan tentangnya. Langsung kita tidak berikan perhatian kepada apa yang Allah ciptakan. Padahal pada perkara tersebut ianya boleh membina iman kita, mendidik pada waktu itu kepercayaan kita, menambahkan keyakinan kita. Terima kasih banyak-banyak Mr. Rudy. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik sahabat-sahabat yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu sebab itu kata penulis, dalam kita nak beribadah kepada Allah, kata-kata Abdullah bin Abbas juga penting untuk kita fahami, kita perlu kenal Allah. Kadang-kala kita tidak mengenal Allah pada tahap yang sepatutnya. Maka pada waktu itu kita sambil lewa dan kita ambil ringan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kadang-kala. Maka sebab itu bagaimana kita nak mengenal Allah? Melalui ciptaan dan makhluk serta alam yang berada di sekeliling kita. Maka itu berkenaan tentang tujuan manusia dihidupkan yang pertama. Apakah tujuan manusia dihidupkan?
adalah untuk beribadah kepada Allah dan mengenal Allah. Kata Dr. Ali Jumaah, tujuan yang kedua manusia dihidupkan adalah untuk menyucikan hati. Muka surat yang ke-83, untuk menyucikan hati. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, terima kasih kerana meluangkan masa. Terima kasih Saria Hussein, terima kasih sahabat-sahabat lain yang bantu share dan kongsikan. Okey, jom kita lihat tujuan yang kedua. Yang pertama, Allah ciptakan kita untuk liya'budun, untuk kita beribadah, memperhambakan diri. Dan kata Abdullah bin Abbas, untuk kita mengenal Allah. Kata penulis pada muka surat yang ke-83, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk manusia menyucikan hati mereka. Kata penulis, manusia adalah hamba Allah. Sememangnya kita adalah hamba Allah. Mulianya kita apabila kita sedar yang kita adalah hamba Allah. Di situ terletaknya kemuliaan kita. Sebab itu bila Allah memuji para Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah banyak menggelar Nabi dengan perkataan hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Allah panggil Nabi dengan gelaran hamba pada awal suratul Kahfi. Allah sebut pada awal suratul Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi, hamba. Lalu kemuliaan manusia sebenarnya apabila dia sedar dia adalah hamba Allah. Terima kasih Fata Morgana, terima kasih Mr. Rudy. Okey. Maka kata penulis, manusia adalah hamba Allah yang mempunyai dua aspek penciptaan. Manusia ada dua sudut penciptaan manusia. Yang pertama, penciptaan zahir, dan yang kedua penciptaan batin. Lalu kata penulis, maka zahir adalah tubuh badan kita. Ini penciptaan tubuh badan kita. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala cipta ketika mana kita berada di alam rahim. Allah ciptakan ciptaan zahir, Allah ciptakan tubuh badan kita. Dan yang kedua adalah ciptaan batin. Ciptaan batin iaitu ciptaan roh kita. Roh kita Allah dah ciptakan lama. Allah ciptakan roh kita di alam roh. Walaupun tak banyak yang kita tahu tentang roh, tetapi Allah telah ciptakan roh kita lebih awal daripada penciptaan zahir dan tubuh badan kita, iaitu diciptakan kita di alam roh. Kata penulis, unsur asasnya adalah makhluk yang taat dan patuh kepada Allah. Ini asas kepada roh. Roh yang Allah ciptakan kita, yang Allah jadikan asal kita roh. Roh ini sebenarnya makhluk yang patuh, makhluk yang taat. Ianya adalah pada waktu itu diperbuat daripada cahaya. Ianya adalah sesuatu yang indah, cantik, bersih dan juga wangi. Ini roh. Yang mana kita tak tahu banyak tentang roh, sekadar ada 2 ayat daripada Al-Quran, ada beberapa hadis dan sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang roh. Dan itu pun Allah sebut, dan kamu tidak diberikan ilmu yang banyak kecuali sangat sedikit tentang roh. Maka roh sebenarnya ianya sukakan kebaikan, sukakan ketaatan kepada Tuhan. Ianya pada waktu itu tidak mengenal erti kegelapan dan kemaksiatan. Ini adalah roh yang mana Allah ciptakan. Maka ini adalah aspek penciptaan roh. Namun, kata penulis pada perenggan yang kedua, keadaan unsur roh tersebut menjadi pudar. Bahkan tujuan asal kewujudannya menghilang disebabkan keadaan roh yang dekat dengan unsur-unsur kebendaan, unsur dunia dan segala isi ataupun perhiasan dunia. Firman Allah di dalam suratul Kahfi, Inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Allah nampakkan apa yang ada di atas muka bumi ini indah, zinah, perhiasan. Kenapa? Linabluwahum, kerana Allah nak menguji manusia. Dan ujian tersebut menjadikan ada manusia yang gagal,
apabila dia lupa unsur asal penciptaannya dan ada manusia yang berjaya dan pada waktu itu Allah kurniakan balasan dan ganjaran kepadanya. Maka manusia diciptakan dalam keadaan sukakan kebaikan dan ketaatan. Itu ciptaan roh. Namun manusia bila dihantar ke dunia, diletakkan dalam tubuh badan yang sementara, diuji dengan pelbagai keadaan dan suasana, diuji pula dengan keindahan dunia yang luar biasa. Ada manusia yang pada waktu itu gagal dalam ujian. Moga Allah pelihara kita dan Allah jadikan pengakhiran setiap kita adalah pengakhiran yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata penulis, bila manusia nampak unsur-unsur kebendaan, unsur-unsur dunia yang penuh dengan ujian dan cabaran, maka apa yang berlaku? Kata penulis pada perenggan yang ketiga, malah manusia tergila-gila dan lalai dengan permainan serta tipu daya dunia. Ujian untuk manusia. Lalu ada manusia yang menjadi tergila-gila dengan apa yang ada di dunia. Ada manusia yang menjadi langsung lalai, leka, lupa tentang tujuan asal manusia telah diciptakan oleh Allah. Maka itu adalah ujian untuk manusia, kata penulis. Akhirnya, manusia menjadi terlena. Manusia ni adalah roh kita sebenarnya. Itu yang asal. Roh kita yang asal. Melalui alam roh dia ada. Melalui alam kandungan dia ada. Melalui alam dunia dia bersama dengan kita. Ketika mana di alam barzah dia ada. Kelak nanti di alam mahsyar roh kita pun ada. Cuma ni dekat alam dunia ini, kata penulis, bila manusia dia diuji dengan pelbagai unsur kebendaan dan juga pengaruh dunia, kata penulis, ada roh yang pada waktu itu menjadi terlena, dia tertidur. Sebab itu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang kita dah baca pada awal buku, kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, an-nasu niyam, sebenarnya manusia ni sedang tidur. Bila berada di dunia, manusia sebenarnya tertidur. Roh dia yang asalnya pada waktu itu ciptaan awal, ciptaan yang sukakan kebaikan dan ketaatan, tapi bila dimasukkan dalam tubuh badan, diuji dengan suasana keadaan yang berada di sekeliling dia, menjadikan manusia itu begitu terlena, tertidur di dalam buaian mimpi ujian dunia. Terlena. Lalu bila ruh ni terlena, apa yang terjadi? Dan lupa kepada Allah Maha Pencipta, sehingga dirinya tidak lagi mendapat cahaya hidayah Allah. Maka manusia ada yang terlena, lalai, lupa dan sebagainya. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat, mohon dia sebaik yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita sedang membaca tentang buku Mahsyar berkenaan tentang pentingnya untuk membersihkan hati kita. Kata penulis, hal itu menjadikan manusia menjadi liar. Manusia ini bila roh dia terlena, kenapa terlena? Unsur-unsur luaran yang berada di sekeliling dia, unsur-unsur ujian yang berada di sekeliling dia. Begitu banyak ujian dunia, begitu hebat ujian dunia, apabila pada waktu itu menjadikan dia lalai, menjadikan dia terlena. Dan bila manusia lalai, terlena, dia terputus dengan hidayah Allah. Dia terputus. Itu pilihan dia. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebut dalam surah Al-Balad, Allah tunjukkan kedua-dua jalan. Wahadainahun najdain. Ada jalan untuk kekal menjadi hamba, ada jalan pada waktu itu diikut syaitan dan ajakan syaitan. Dan bila manusia pilih jalan yang kedua, maka dia akan terputus daripada hidayah. Dia akan terputus daripada petunjuk dan bimbingan Allah. Bila dia terputus daripada hidayah, apa yang berlaku? Kata penulis, hal itu menjadikan manusia menjadi liar dan fikirannya jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Dia akan jadi rosak. Bila dia lupa tujuan asal dia, bila dia terlupa
tujuan Allah menciptakan dia, maka rosak manusia. Sebab itu banyak tempat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut ulaika kal an'am. Pada surah Al-A'raf Allah sebut, pada surah Al-Furqan Allah sebut manusia ini boleh menjadi seperti binatang. Bukanlah dia berubah menjadi binatang. Dia zahirnya pada waktu itu masih manusia, ada wajah, ada hidung, ada mata zahirnya. Tetapi bila roh dia telah terputus hubungan dengan Allah, maka rohnya pada waktu itu menjadi terlena, menjadi lemah, menjadi tak ada tenaga, dan pada waktu itu menjadi sakit. Maka berperangailah manusia mengikut panduan nafsu, maka menjadilah manusia seperti binatang. Al-'iyadzubillah. Bahkan dalam ayat tersebut Allah sebut balhum adal, bahkan boleh menjadi lebih teruk, lebih sesat daripada binatang. Dalam surah Al-A'raf dan juga di dalam surah Al-Anfal. Nanti kita akan lihat ayat tersebut esok. Pada petang ni waktu tak mengizinkan. Tingkah laku manusia juga menyimpang daripada petunjuk dan bimbingan Rasulullah. Secara rohani, wajah roh ini menjadi buruk, hitam, legam. Roh ini menjadi kotor dan tidak lagi wangi. Roh pada waktu tu dia masih hidup, roh tak mati. Tetapi bila dia terpedaya, terleka, terlalai kerana itu kepilihan jalan yang diambil, maka roh yang sepatutnya membawa manusia kepada Allah, itu yang kita panggil rohani, kehidupan roh. Tapi apabila dia terputus hubungan dengan Allah, jalan salah yang diambil, maka kata penulis, jadilah manusia ini tidak lagi bercahaya. Roh ini tidak lagi bercahaya. Roh ini pada waktu itu menjadi jauh daripada Allah. Sebab itu kata penulis pada muka surat yang ke-84, oleh sebab itu golongan para sufi dan pakar kerohanian Islam sentiasa melatih diri secara tegas dan berdisiplin bagi melaksanakan ketaatan beribadah dengan mencontohi perlaksanaan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda. Sebab itu kata Dr. Ali Jumaah, tujuan penciptaan manusia yang kedua adalah dia perlu menjaga roh dia. Dia perlu menjaga hati dia supaya tidak rosak, supaya tidak lalai, tidak terlena, tidak tidur, tidak lupa, tidak terpedaya, sehingga dia boleh kenal Allah dan beroleh pada waktu itu hidayah dan bimbingan daripada Allah. Perenggan yang kedua muka surat 84 ini kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu masa tak mengizinkan, dah 6.30. Kita punya program hanya setengah jam sahaja. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang meluangkan masa. Kepada yang baru join, kalaulah rasa bermanfaat, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Sehari kita ada 2 program, iaitu pada jam 8.30 pagi Hayati Quran dan 6 petang berkenaan tentang mahsyar, yang mana hari ini pun dah siri yang ke-22, yang mana kalaulah saya tak sempat buat, saya akan maklumkan di Facebook selalunya. Baru-baru ni saya ada program berturut-turut, Langkawi, kemudian ke Melaka, baru tadi tiba di Shah Alam, lalu ada yang saya tak sempat buat. Kemudian pada tahun 2023, insya-Allah saya akan mulakan pembacaan 3 kitab hadis. Sebenarnya ini untuk madrasah ibu saya, iaitu kitab hadis Tirmizi, Muslim dan juga Bukhari. Cumanya waktunya akan dimaklumkan kemudian, akan bermula minggu depan. Sebenarnya saya nak mengajar ataupun berkongsi kepada 5 orang pelajar madrasah, tapi saya berfikir kalaulah dibuat secara live lebih banyak yang beroleh manfaat. Lalu ianya tak ada yuran. Cumanya dalam azam untuk mengumpulkan dana bagi menguruskan madrasah. Sebab sebelum ni pada waktu tu yang mengajar ustaz-ustaz lain dan pelajar ni berada pada tahun akhir dia,
dan saya akan bantu untuk mengajar. Dia tak adalah explanation yang detail, hanya baca hadis dan terjemahan. Nanti kita akan maklumkan waktu dia insya-Allah, dan dalam masa yang sama mengharap sumbangan pada sahabat, pada jemaah untuk kelangsungan pengurusan Madrasah Hidayatul Muttaqin insya-Allah. Kita akan terangkan maklumat lebih detail kemudian. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi insya-Allah. Kalau ada yang ingin untuk membuat pembelian buku mahsyar, nanti boleh tekan link yang berada di ruang komen. InsyaAllah saya akan mula postkan, sebab minggu lepas tak sempat nak postkan insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak menyumbang untuk madrasah? Kita akan maklumkan minggu hadapan. Kita akan maklumkan minggu hadapan. Minggu ni masih lagi nak finalize waktu belajar dan sebagainya. Terima kasih. Kita jumpa semua lagi insyaAllah. Terima kasih semua. Malam ni ada kuliah maghrib pembacaan kitab Sirah Nurul Yakin. Kalau ada live dia saya akan kongsikan.